أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan sahibul fadilah Al-Fadil Ustaz Ni Aziz selaku pengasas Zawiyah Nur Muhammadi, yang saya kasihi kekanda saya Murabbi Ummah Al-Fadil Ustaz Jafri Mahmudi, pengasas Darul Faizin, yang saya hormati Tuan Guru Haji Zainul Asri Hafizahullah Ta'ala, pengasas Madrasah Darul Sajidin, yang saya muliakan kekanda saya juga Masya Allah Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Abu Aswad Hafizakumullah, dan juga yang saya muliakan tuan-tuan guru, Masya Allah, Tuan Guru Haji Subri bin Arsyad, Tuan Guru Pak Lamail, Tuan Guru yang saya belum, Haji Abdul Hamid, Masya Allah, dan juga barisan asatizah yang kita muliakan, dan para tetamu Allah dan para tetamu Rasulullah SAW yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Insan yang hina dina, yang lemah, yang tidak berdaya seperti kita ini, lemah di dunia dan lemah di akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa taala hantar satu orang insan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang mana kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam bermula apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di penghujungnya, di penghujung zaman. Sebelum lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan hampir 600 atau 700 tahun Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah Isa alaihi salam ke langit. Yang mana tidak ada seorang pun nabi yang datang ke alam dunia ini melainkan hampir kesemuanya menceritakan kepada umat mereka tentang sebuah berita gembira yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian umat, sebagaimana yang Allah taala sampaikan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Salah satu daripadanya apa yang disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad. Wahai Daud, sepeninggalanmu kelak, setelah engkau meninggal dunia, akan kuutuskan di atas muka bumi ini satu orang nabi yang namanya Ahmad dan Muhammad. Sadiqan sayyida, satu orang yang jujur, dan aku jadikan dia sebagai penghulu bagi sekalian makhluk. La yughdibuni, baginda tidak pernah buat aku murka. Wala aghdabu alaihi abadan, dan aku juga tidak pernah murka kepadanya buat selama-lamanya. Wa qad ghafartu lahu qabla an ya'siyani, aku berjanji untuk mengampunkan seluruh kesalahannya andai wujud kesalahan itu
sebelum baginda melakukan kesalahan tersebut, wa qabla an yaghfira qabla an ya'siyani ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, barang yang terdahulu daripada kesalahan baginda dan barang yang akan datang, wa ummatuhu marhumah, sedangkan umat baginda adalah umat yang dirahmati, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti tanda Allah sayang kepada umat ini, a'taituhum minan nawafil, aku kurniakan kepada umat ini amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan, mithlu ma a'taitul anbiya war rusul, sebagaimana aku pernah berikan amalan-amalan ini kepada para nabi dan para rasul. Waftaratu alaihimul faraid, dan aku fardukan kepada umat ini kefarduan tanggungjawab, mithlu ma aftaratu alal anbiya war rusul, sebagaimana dulu pernah aku tanggungjawabkan kepada para nabi dan para rasul. Hatta ya'tuni yaumal qiyamah, sehingga akhirnya umat ini akan datang menghadap aku, bertemu dengan aku di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nuruhum mithlu nuril anbiya, cahaya yang terpancar di wajah umat ini adalah cahaya yang sama yang terpancar di wajah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ila an qal, sehingga Allah taala firman lagi, ya Muhammad, ya Daud, inni faddaltu Muhammadan wa ummatu 'ala al-umami kulliha, wahai Daud, aku berjanji untuk memuliakan Muhammad beserta dengan umatnya di atas umat-umat yang lain. Hadirin dan rahmati Allah, ketika mana Allah Taala lahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, yang pertama yang menumpahkan air mata adalah iblis laknatullah alaih. Iblis sangat kecewa pada satu malam ketika mana dia bersama dengan tenteranya telah pergi ke langit untuk istarakas sama, untuk mencuri dengar berita-berita wahyu yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Lalu iblis mencuri berita tersebut dan menyampaikan kepada bomoh-bomoh sedunia. Tetapi pada malam itu, malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata iblis dan tenteranya telah diserang oleh para malaikat, dan mereka telah dihujam dengan anak-anak panah daripada tahi-tahi bintang, sehingga akhirnya kebanyakan mereka telah mati, dan ada di antara mereka yang mengalami berbagai-bagai keadaan. Melihat keadaan ini, iblis laknatullah alaih mengarahkan kepada sekalian tentera-tenteranya, bertebarlah kalian ke seluruh dunia cari maklumat mengapa perkara ini berlaku. Dan akhirnya ketika mana disampaikan, sesungguhnya Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-kitab yang terdahulu, di hadapan umat-umat yang terdahulu, di lidah Nabi-Nabi terdahulu, telah pun dilahirkan. Iblis laknatullah alaih pada malam itu telah menangis dengan tangisan yang tak pernah dia lakukan sebelum ini. Begitu kecewanya dia, padahal baginda sallallahu alaihi wasallam baru saja dilahirkan. Kerana sesungguhnya kata alim ulama, setelah ribuan tahun manusia berada dalam ratusan tahun manusia berada dalam kesesatan, tibalah waktunya Allah Ta'ala ingin memimpin kembali umat ini di bawah bimbingan satu orang Nabi yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itulah alim ulama mengatakan yaumul wiladah kal bidayah lil hidayah. Hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam adalah permulaan hari setelah mana Allah telah biarkan manusia hidup dalam kegelapan, manusia hidup dalam kesesatan. Kesesatan manusia waktu itu Allah sendiri sampaikan dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala beritahu, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, kalian berada tebing neraka jahanam. Dengan berkat datangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa agama, bawa Islam, bawa hidayah, bawa petunjuk kepada kalian, akhirnya kalian diselamatkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala melantik baginda sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun menjadi seorang nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan begitu risau, dalam keadaan begitu takut, mengatakan kepada isterinya yang tercinta, Bonda Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, zammiluni, dathiruni, selimutkan kekanda. Kekanda sangat risau dan bimbang. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya insan dalam dunia ini yang sentiasa buat yang terbaik, tetapi dalam masa yang sama ketakutan baginda kepada Allah sangat luar biasa. Innil atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Akulah yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perubahan yang berlaku dalam kehidupan baginda, baginda akan menangis, menggigil ketakutan lantaran takutnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah keesokan harinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala pada malam itu telah mententeramkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalla wallah la yukhzika Allahu abadan. Selama-lamanya tidak, wahai kekanda,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghina kekanda di dunia dan di akhirat buat selama-lamanya. Wa innaka latasilur rahim, kekanda banyak menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla, kekanda banyak menanggung bebanan hutang manusia. Wa taksibul ma'dum, kekanda banyak menolong orang-orang yang papa, orang yang susah. Kerana itu kata Bonda Khadijah radhiyallahu taala anha, besok ayo kita bertemu dengan pak cik saya yang bernama Sayyidina Waraqah bin Naufal. Insya-Allah taala mudah-mudahan ada pimpinan, ada tafsiran, ada orang kata pencerahan daripada beliau. Maka keesokan hari baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi menghadap Sayyidina Waraqah bin Naufal, menceritakan pengalaman malam semalam saya telah didatangi oleh sebuah lembaga, satu sosok yang bernama Jibril alaihissalam, memperkenalkan dirinya kepada aku dan memberitahu kepada aku sesungguhnya engkaulah Nabi akhir zaman. Ketika mana mendengar berita ini, sesungguhnya Sayyidina Waraqah bin Naufal telah menangis. Masya Allah. Dia beritahu sesungguhnya engkaulah Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-kitab terdahulu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hantar malaikat Jibril alaihissalam yang dulunya bernama Namus. Sebagaimana Namus pernah datang kepada Musa alaihissalam, hari ini Jibril telah menyampaikan wahyu kepada kamu. Tiba-tiba Waraqah bin Naufal telah menangis dengan mengatakan, ya laitani kuntu ma'ak id akhrajaka qaumuka min biladik. Alangkah bertuahnya wahai Muhammad, seandainya aku bersama dengan kamu ketika mana kamu diusir keluar oleh kaummu keluar daripada kota Makkah al-Mukarramah. Mendengar perkara tersebut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awa mukhrijiyahum, apakah mereka berani menghalau aku, mengusir aku, sedangkan aku adalah anak cucu kepada Abdul Muttalib. Nenek moyang kami telah berjasa banyak kepada penduduk Mekah. Tetapi kata Sayyidina Waraqah bin Naufal, mengatakan sesungguhnya begitulah keadaannya para anbiya alaihimus salatu wassalam, sunnahnya para nabi. Di bumi mana mereka berdakwah, mereka satu hari nanti akan berhijrah ke kampung halaman yang baru. Hadirin dan rahmat oleh Allah, pulang daripada rumah Sayyidina Waraqah bin Naufal, akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala telah firman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit menyampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umat yang selama ini bergelumang dengan lautan syirik kepada Allah taala, jiwa umat yang sedang mati, jiwa umat yang sedang kedahagaan. Ulama kata matinya hati manusia. Waktu itu walaupun mereka seperti manusia yang hidup, tetapi hati mereka telah mati. Mereka tak ada perasaan. Membunuh anak hidup-hidup pun mereka tak merasa bersalah. Syirik kepada Allah, dosa yang paling besar, mereka tak merasakan apa-apa. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih." Allah mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya hidayah. Nurun arqahu Allah taala fi qulubil ibad. Hidayah ini satu cahaya yang Allah telah campakkan ke dalam hati para hamba-Nya. Bihi yumayyizu bainal haqq wal batil. Dengan cahaya ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan dapat seseorang tadi dapat membezakan antara hak dengan batil. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Ulama kata dunia ini adalah gelap. Seluruh kehidupan manusia adalah gelap. Kita berada dalam perut ibu kita. Allah SWT beritahu, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Kita diciptakan dalam perut ibu kita daripada satu kejadian kepada satu kejadian dalam 3 kegelapan. Perut ibu gelap, dunia pun gelap. Maka Allah Subhanahu telah hantar cahaya matahari dan cahaya bulan. Matahari, ulama kata untuk kita menerangi sebuah kawasan yang gelap, kita memerlukan banyak lampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha memberi cahaya untuk menerangi kegelapan malam, cukup sebiji mentol untuk Allah terangkan satu dunia. Maka bulan, maka begitulah untuk menerangi dunia di siang hari, cukup Allah Ta'ala hantar satu biji mentol yang bernama matahari. Tetapi untuk menerangi kehidupan manusia, kehidupan rohani manusia, Allah SWT mengutuskan seorang nabinya yang membawa cahaya kepada umat ini, yang mana kita mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
Engkaulah matahari, ya Rasulullah. Engkaulah rembulan dalam hidup kami. Anta nurun fauqa nuri. Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Bila mana nur ini masuk ke dalam hati satu orang manusia, maka akan keluar kaifiat. Maka dia tidak akan merasa tenteram melihat orang lain. Jiwa yang tadinya mati. Allah SWT firman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Agama yang dibawa oleh Nabi ini akan menghidupkan kembali jiwa-jiwa manusia yang telah mati. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Allah Taala firman, apakah sama orang yang dulunya mati? Para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dulunya mati. Dulunya tak kenal Allah, tak kenal siapa Rasulullah SAW, tak kenal agama Allah, tak nampak akhirat. Dulu tidak ada hidayah. Ulama kata orang dapat hidayah ni ada 3 tandanya. Yang pertama, sebelum mendapat hidayah, mereka nampak kebesaran makhluk ini. Tetapi bila mereka mendapat hidayah, mereka akan nampak kebesaran yang Maha Mencipta, kebesaran Allah Ta'ala. Sebelum dapat hidayah, manusia membesarkan dunia. Bila mereka dapat hidayah, mereka akan mengagungkan akhirat. Sebelum dapat hidayah, manusia nampak nilai mal, harta. Setelah mendapat hidayah, manusia akan nampak nilai amal. Sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat hidayah daripada Allah, cari hidayah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala. Bermulalah tersebarnya cahaya hidayah ke seluruh alam. Keluarga yang pertama yang menerima dakwahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap malam di rumah Siti Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari berdakwah, di malam hari Allah SWT pujuk kekasihnya. Jangan tidur wahai kekasihku. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Di siang hari Nabi pernah berdakwah siang dan malam, mengajak manusia beriman pada Allah. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kalimah la ilaha illallah supaya kamu berjaya. Tetapi para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Mudib Al-Azdi radhiyallahu ta'ala mengatakan, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Aku pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak kaumnya di zaman jahiliyah. Yad'u qaumahu qailan, mendakwahkan kaumnya dengan mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah supaya kamu berjaya. Tetapi apa respon daripada masyarakat yang bergelumang dan kufur pada Allah, yang berada dalam kegelapan? Mereka, faminhum man tafala ala wajhi, sebagian orang telah meludah di wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man hatha ala ra'si turab, sebagian manusia telah menabur pasir di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man sabbahu wa minhum man syatamahu, sebagian orang memaki hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu pemecah belah masyarakat, kamu tukang sihir, kamu penyair. Berbagai-bagai tuduhan dilemparkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiap-tiap hari Nabi pulang pada waktu duha ke rumah baginda. Baginda akan disambut oleh satu anak gadis yang sangat putih, yang sangat cantik wajahnya, iaitu Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak perempuan Nabi membesar melihat perjuangan Nabi. Susah payah baginda sallallahu alaihi wasallam melihat ibunya menghabiskan seluruh hartanya untuk mengajak menyelamatkan manusia ini. Siti Khadijah berdakwah di kalangan kaum wanita, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berdakwah di kalangan kaum lelaki. Dan akhirnya dalam masa yang singkat, ulama kata baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar seperti matahari, bukan sekadar seperti bulan. Dalam Al-Quran, Allah SWT mentashbihkan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti sirajan munira, sebagaimana pelita yang menerangi kehidupan manusia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil iktibas daripada cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada satu cahaya, satu pelita, lama kelamaan telah menjadi 2 pelita. Siti Khadijah radhiyallahu anha beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada satu cahaya menjadi 2 cahaya. Anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam 4 orang beriman pada Allah, jadi 5 cahaya dalam rumah Nabi. Sayyidatina Ummu Aiman beriman pada Allah, jadi 6 cahaya. Begitulah juga anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah pun memeluk Islam. Bertambah cahaya demi cahaya, hari demi hari. Tetapi Zainab melihat baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan bajunya penuh dengan kotoran. Zainab menangis, membasuh tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, membasuh wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan Nabi menangis melihat betapa susah payahnya ayahanda mereka nak menyampaikan kalimat ini kepada umat manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Zainab telah merayu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahanda,
Berhentilah daripada berdakwah. Kerana sesungguhnya masyarakat kita tak suka dengan apa yang ayah lakukan. Tetapi apa jawab baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketegasan? Ya bunayyah, wahai anak perempuan kesayanganku, la takhsha ala abika ghilatan. Jangan kamu terperanjat saatnya kamu dengar satu hari nanti berita ayahanda telah diculik dan telah dibunuh oleh musuh Islam. Ayahanda telah berjanji dengan diri ayahanda, ayahanda akan tetap meneruskan dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ulama kata satu poin yang penting tuan-tuan. Nabi Nuh AS berdakwah untuk beberapa kaum saja, tetapi Allah bagi tempoh 1000 tahun untuk Nabi Nuh AS. Nabi kita SAW diperintahkan oleh Allah berdakwah untuk rahmatan lil alamin seluruh dunia, dan risalah Nabi SAW akan berterusan sampai hari kiamat. Tetapi umur baginda SAW dalam dakwah, dalam nubuah cuma 23 tahun. Bayangkan betapa singkatnya masa itu. Sedangkan begitu ramai umat yang nak diselamatkan oleh baginda SAW. Sehingga baginda SAW telah bersabda, ayahanda akan tetap meneruskan dakwah ini sehingga nyawa ayahanda terkorban, ataupun satu hari nanti Allah Ta'ala akan sebarkan nur Islam di keseluruh alam. La yutimmanna Allah Ta'ala hadal amar. Satu hari nanti agama yang ayah bawa ini akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala hatta la yabqa baitu madarin wala wabar. Tak akan tinggal rumah kayu, rumah daripada kulit dalam dunia ini illa idkhalahu Allah Ta'ala binuril Islam. Melainkan setiap rumah, di setiap benua, di setiap negara, di setiap kabilah, di setiap kampung akan dimasuki oleh nur Islam bi'izzi azizin atau bidhulli dhalil. Masuk Islam dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Itulah janji baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dengan penuh semangat dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan semangat ini diwariskan kepada para sahabat Nabi ridwanullah taala majma'in. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam menjalankan dakwah begitu banyaknya kerenah daripada umat ini. Sehingga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mali arakum taqtahimuna finnar. Kenapa aku tengok kalian terjun ke dalam api neraka? Nabi menggambarkan keadaan diri dia seperti satu orang lelaki yang menyalakan api di tengah malam waktu musim dingin untuk memanaskan badan. Tetapi tuan-tuan yang mulia, melihat api yang menyala tadi, manusia umat ini yang diumpamakan seperti kalkatu atau serangga-serangga, bila nampak api, dia dengan seronoknya mencampakkan diri dia ke dalam api tersebut. Inilah umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang banyak buat dosa, banyak buat syirik pada Allah. Disangka dalam maksiat ada kebahagiaan, dalam maksiat ada keindahan. Fazayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan mereka sehingga mereka tertarik kepada api. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ana akhidhum bihujazikum. Aku yang tarik bahu kamu, yang pegang tangan kamu, merayu kamu wahai umatku. Tolong ucapkan kalimah la ilaha illallah, tinggalkan syirik, tinggalkan berhala-berhala ini. Datanglah kepada Islam, agama yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, agama yang datang daripada langit. Di siang hari Nabi merayu umat, di malam hari ulama kata, di siang hari Nabi SAW memperkenalkan Allah kepada hambanya, dan di malam hari Allah ceritakan kebaikan umat ini. Nabi SAW ceritakan kebaikan umat ini di hadapan Allah Ta'ala. Nabi menangis pada satu malam dengan tangisan yang sangat hebat. Dalam tahajud Nabi SAW, Nabi mendoakan hidayah untuk umat ini. Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunkanlah dosa umatku ya Allah. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, bagilah hidayah kepada umatku. Fa innahum la ya'lamun. Kerana mereka tidak mengerti. Ulama menggambarkan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti satu orang ibu yang sangat penyayang. Anak di atas ribaan seorang ibu tak kenal kasih sayang seorang ibu. Duduk di atas ribaan ibu, anak kadang-kala kencing di atas ibunya, kadang-kala berak atas ibunya, kadang-kala ditampar wajah ibunya, ditarik rambut ibunya, digigit tetek ibunya. Ibu sangat mampu untuk mengambil tindakan keburukan, tetapi lantaran sayangnya Nabi ini kepada umat, walau umat melemparkan berbagai-bagai tuduhan, memberikan berbagai-bagai keburukan, Allah pujuk baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi kesayanganku, idfa' billati hiya ahsan. Tolong tolak keburukan yang umat kamu berikan pada kamu dengan yang terbaik. Mereka bagi keburukan pada kamu, kamu bagi bunga kepada mereka, bagi kebaikan kepada mereka. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Akhirnya Allah telah ubah mereka yang dulunya memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam, berubah seorang demi seorang, jatuh dan tunduk menjadi kekasih baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di siang hari, dan di malam hari Nabi menangis. Sehingga pada malam itu Allah SWT merasa kasihan belas tengok kekasih dia dalam keadaan menangis. Wahai Jibril,
sedangkan Allah Maha mengetahui. Turunlah kamu ke dunia. Tanya kepada kekasihku ya Muhammad, ma yubkika ya Muhammad. Apa yang menyebabkan engkau menangis teruk sangat pada malam ini? Dalam munajat baginda SAW pada malam itu, Nabi SAW telah membacakan 2 potong ayat. Satu yang dibaca oleh Sayyidina Ibrahim AS. Seluruh Nabi-Nabi terdahulu sebelum baginda SAW, ketika mana mereka penat berdakwah, akhirnya akan tiba satu masa mereka akan mendoakan kehancuran untuk umat mereka. Bukan kerana mereka tak sabar, tetapi itu dah habis tamat tempoh keberadaan mereka untuk menjalankan dakwah. Period mereka sudah selesai. Maka sebab itulah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap orang nabi yang lahir ke dunia dibekalkan dengan doa yang paling mustajab. Fa ta'ajjala kullu nabiyyin. Sekalian nabi telah bersegera menggunakan doa itu di dunia ini, dan semuanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sedangkan aku tak pernah menggunakan doa ini untuk diriku sendiri, keluargaku, bahkan untuk menghancurkan umat ini di dunia ini. Bahkan aku simpan doa paling mustajab ini untuk aku rayu Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti, untuk Allah Ta'ala berikan syafaat kepada umatku. Malam itu Nabi SAW menangis, membacakan doa Nabi Ibrahim AS. Ya Allah, Nabi Ibrahim yang hebat macam tu pun, akhirnya dia mengalah juga mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala telah banyak sesatkan umatku. Faman tabi'ani fa innahu minni. Mulai daripada hari ini, siapa umat yang ikut aku, itu saja pengikutku umatku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Umat yang durhaka padaku, aku serahkan nasib mereka kepada Engkau ya Allah. Kau boleh ampunkan mereka ataupun azabkan mereka. Nabi Isa AS setelah pernah berdakwah, kaumnya nak bunuh Nabi Isa AS. Nabi Isa pun angkat tangan bermunajat pada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, seandainya engkau azab umatku ini, mereka semua adalah hamba-hamba-Mu ya Allah yang lemah ya Allah. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau ampunkan dosa mereka, Engkau Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka di saat itulah Jibril AS mendengar keluhan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, naik semula ke langit dan turun kembali, diperintahkan oleh Allah Ta'ala sampaikan berita gembira ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berjanji, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Kami berjanji untuk redakan kamu dalam soal umat kamu, dan kami tak akan kecewakan kamu. Oleh kerana itulah di padang mahsyar nanti, ketika mana seluruh kalian nabi-nabi di alam akhirat keluar daripada mulut mereka perkataan nafsi-nafsi, hanya seorang nabi saja. Daripada awal kita bangkit di padang mahsyar, ulama kata Nabi SAW dah mula memimpin kita semua. Ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Akulah orang yang pertama yang permukaan tanah perkuburan aku akan merekah. Daripada sana akan dikeluarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk bawa setiap orang yang ditanam di kuburan Baqi' bersama dengan perkuburan Ma'la, bersama dengan sekalian pengikut-pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam yang tak setia kepada baginda. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahman wafda. Hari di mana kami bangkitkan orang-orang muttaqin, mereka berjemaah, berdelegasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di padang mahsyar, sekalian nabi terkeluh dan sekalian nabi melepaskan diri daripada tuntutan daripada umat masing-masing, sehingga ketika mana merayulah umat ini kepada Nabi Adam AS, berakhir dengan Nabi Isa AS. Kata Nabi Isa, hanya seorang Nabi saja belum gunakan doa paling mustajab yang disimpan untuk umatnya di dunia, di akhirat. Maka itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana semua Nabi-Nabi mengatakan lastulaha, aku tak layak untuk bagi syafaat. Hanya seorang saja Nabi di padang mahsyar nanti akan berjalan sampai di Maqam Mahmud mengatakan ana laha, aku yang memberikan harapan bukan hanya kepada umatku, bahkan kepada sekalian umat manusia, akan bergantung kepada syafaatul uzma, syafaat yang teragung, syafaatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yadkhuluna min ummati, akan masuk di kalangan umatku yaumul qiyamati, pada hari kiamat, 70,000 orang di kalangan umat aku, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal azab, masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata daripada 120 saf ahli syurga, Allah Ta'ala telah bagi 2/3 daripada saf itu kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala khayyarani. Allah Ta'ala bagi pilih kepada aku. Baina ayyakuna nisfi al-jannah min ummatik. Separuh ahli syurga di kalangan umatmu. Awi syafa'ah. Ataupun syafa'ah. Fakhtartu syafa'ah. Aku pilih syafaat. Supaya apa?
aku dapat merayu kepada Allah, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaat aku adalah untuk pendosa-pendosa besar di kalangan umatku. Di hari kiamat nanti, Nabi SAW akan bersujud dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Menangis Nabi SAW. Di saat itu ulama bagi tahu seakan-akan Allah Taala beritahu kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, berhentilah kamu menangis kerana sudah banyak air matamu tertumpah di atas bumiku di dunia dahulu. Maka hari ini aku tak akan benarkan lagi. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tusyafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu nak minta. Bagilah syafaat kepada sesiapa pun yang kamu nak berikan syafaat. Aku akan perkenankan syafaatmu wahai Muhammad. Nabi SAW angkat kepalanya. Ummati ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah. Wahai malaikat, kita akan mulakan hisab yang pertama untuk umat Muhammad SAW dan dimasukkan 70,000 umat Muhammad SAW ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Bukan sekadar itu saja tuan-tuan. Nabi SAW akan minta zid ya Rab. Allahumma zid ya Rab. Allahumma zid ya Rab. Tambah lagi ya Allah. Tambah lagi ya Allah. Tambah lagi ya Allah. Ma'a kulli alfin alfun. Daripada setiap 1,000, daripada 70,000, ditambah lagi 1,000. Berarti 49 bilion umat baginda sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Bagian Masya Allah, tambahan lagi, ditambah oleh Allah Ta'ala. Bukankah kami berjanji kepada engkau di dunia dahulu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan akan bagi dan bagi kepada kamu sehingga engkau redha pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu, ma'athalatin min hathayatir rahman, bersama dengan 3 raupan daripada raupan Ar-Rahman. 3 kali Allah Ta'ala masukkan umat ini ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ulama kata ini kategori yang pertama, kategori yang terawal di kalangan umat Rasulullah SAW yang akan dapat masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Kategori kedua adalah umat Nabi Muhammad SAW yang ada sedikit melakukan dosa besar, tetapi nanti mereka akan masuk syurga dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan ada pula kategori ketiga, umat yang terpaksa dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Satu hari nanti baginda sallallahu alaihi wasallam akan merayu kepada Allah, minta dikeluarkan mereka juga daripada api neraka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu hari ini, aku nak kosongkan neraka daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqal habatin min khardal min al-iman. Keluarkan sekarang daripada neraka umat Muhammad yang ada dalam hatinya iman walau sebesar zarah, ataupun lebih kecil daripada biji sawi, ataupun lebih kecil daripada itu, sehingga mereka ini akan masuk ke dalam syurga. Mereka mendapat gelaran Utaqa'ur Rahman ataupun Jahannamiyin, mereka yang dibebaskan oleh Allah masuk ke dalam syurga tanpa sebarang amal-amal soleh yang dilakukan oleh mereka. Karena itulah kita bersyukur pada Allah Ta'ala di bulan Maulidur Rasul ini. Kita banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita berbangga dapat berkumpul dalam majlis seperti ini. Kerana inilah bukti dan cinta kita sebagai mudah-mudahan di dunia kita tak dapat bertemu dengan baginda. Mudah-mudahan di padang mahsyar, di telaga Kausar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum al-ghurrul muhajjalun. Kamu adalah seperti kuda yang bertumpuk putih di dahi dan di kaki. Aku akan mengenali kalian min atharil wudu, daripada kesan wudu yang kita ambil. Mudah-mudahan Nabi kenal wajah kita semua di dunia ini. Inna awlan nas bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang paling utama mendapat syafaat daripada aku nanti di hari kiamat, diberikan prioritas keutamaan. Au aktsarun nasi alaiya salatan, manusia yang paling banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah rahmati sahabat kita, tuan guru kita Ustaz Ni Aziz yang telah menganjurkan majlis ini. Mudah-mudahan segala pahala selawat yang kita bacakan pada malam ini masuk dalam sahifatul a'mal beliau dan juga kepada guru-guru beliau, dan mudah-mudahan kepada kita semua mendapat barakah daripada limpahan ini. Mohon ampun dan maaf sedikit panjang. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair.